Seterusnya kita lihat pada abad ke-3, 4, 5 dan 6 Hijrah. Kita akan fast forward dekat abad ke-5 dan 6. Tempoh ini dikatakan sebagai zaman kegemilangan sunnah Nabi SAW. Kita akan tengok kenapa ya. Pada tahun 230 Hijrah meninggalnya Muhammad ibn Sa'ad yang menulis Tabaqat, iaitu kitab mengenai periwayat. Kemudian Yahya ibn Ma'in menulis Tarikh Ar-Rijal, sejarah periwayat. Ali ibn al-Madini menulis Ilalul Hadis. Pada tahun yang sama meninggalnya Ibnu Namir. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal yang terkenal dengan Musnad Ahmad. Beliau juga menulis An-Nasikh wal Mansukh dalam ilmu hadis. Sunan Ad-Darimi dan kemudian datangnya kitab hadis sahih yang paling reliable sehingga hari ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Beliau juga ada kitab lain termasuk At-Tarikh Al-Kabir dalam sejarah periwayat. Kemudian ada sahih yang kedua iaitu Sahih Muslim. Dan muqaddimah atau pendahuluan kepada kitab ini terkandungnya kaedah-kaedah ilmu hadis. Pada masa yang sama, kita jumpa Al-Ijli dan Ya'qub ibn Shaybah. Seterusnya ada Abu Zur'ah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud As-Sijistani, Ibnu Qutaybah, Abu Hatim Ar-Razi, dan kemudian ada Jami' At-Tirmidhi atau digelar Sunan. Dan beliau juga ada kitab dalam ilmu ilal. Selepas itu kutub sitah yang terakhir iaitu Sunan An-Nasa'i. Kemudian ada Ibnu Khuzaimah yang menulis Sahih, Ibnu Abi Hatim iaitu anak kepada Abu Hatim Ar-Razi, sehinggalah kita jumpa Sahih Ibnu Hibban. Tetapi sebelum beliau banyak lagi penulisan dan ulama yang dilahirkan yang saya tak sebut. Abad ketiga ni special sebab pertamanya kutub sitah semuanya ditulis di zaman ini. Yang mana penulisan kitab-kitab hadis adalah usaha berterusan daripada abad sebelumnya lagi. Keduanya, ini adalah cubaan kali pertama atau first attempt yang dibuat oleh ulama untuk merekodkan ke semua cabang dan jenis ilmu hadis dalam penulisan. Contoh dalam ilmu sejarah periwayat, nasikh mansukh, kritikan periwayat, ilmu ilal dan lain-lain. Dan ia menjadi semakin rancak selepas usaha Imam Asy-Syafi'i. Wal akhir, al-muhaddithun yang profesional juga ramai dilahirkan pada zaman ini. Kemudian selepas pertengahan abad keempat, mulalah satu usaha yang baru, iaitu mereka mencantumkan ilmu-ilmu hadis tadi dalam satu penulisan. Lalu kita jumpa kitab yang besar manfaatnya dalam ilmu hadis iaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i yang ditulis oleh Abu Muhammad Ar-Ramah Hurmuzi. Kemudian kita ada Ma'rifah Ulumul Hadis oleh Al-Hakim An-Naisaburi dan lahirnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang tak terkira sumbangannya dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah dan buku-buku lain yang banyak yang mana hampir ke semua cabang ilmu hadis telah ditulis oleh beliau secara berasingan. Kemudian ada Al-Qadi Iyad bin Musa yang menulis Al-Ilma' fi Usulir Riwayah was Sama'. Inilah dia sebahagian kecil saja dari tokoh-tokoh yang ada, tapi cukup untuk kita nampak flow-nya, iaitu mulanya abad ke-3 Hijrah sampai pertengahan abad ke-4 Hijrah. Inilah dia peringkat pengumpulan ilmu hadis secara terpisah. Selepas itu ilmu hadis digiatkan sehingga mana seni-seni ulum hadis tadi bercantum dalam satu penulisan. Antara usaha yang para ulama buat ketika tempoh ini adalah mereka kekalkan sanad, yakni mereka menukilkan kata-kata ulama terdahulu berserta dengan sanad, dan mereka menambah input tentang apa yang tak pernah disebut sebelumnya. Dan mereka membuat taklik, komen dan istinbat ilmu-ilmu hadis yang baru melalui catatan-catatan yang ada. Untuk bahagian terakhir, kita akan sambung dalam video seterusnya insya-Allah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum.